Spot. Okey, baik. Kita lihat sistem kedatuan di Sarawak. Dan sistem kedatuan ini merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Dan kenapa dipanggil kedatuan? Okey. Kedatuan ini sebenarnya adalah sistem yang diamalkan oleh kerajaan-kerajaan Melayu dulu. Okey, iaitu contohnya kerajaan Sawaku merupakan antara kerajaan awal yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Jadi keturunan Datu Merpati Jepang ini secara turun-temurunnya menguasai pentadbiran di wilayah ini dengan memakai gelaran. Ingat ini title, bukan nama orang. Title Datu Patinggi, kemudian Datu Bendahara dan juga Datu Temenggung. Jadi sebab itu apabila ada penggunaan ketua-ketua itu datu-datu, sebab itu dipanggil sistem kedatuan. Ya, Datu Patinggi, Datu Bendahara, Datu Temenggung. Okey, Patinggi, Bendahara, Temenggung. Datu Patinggi, Datu Bendahara, Datu Temenggung. Dan sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, golongan pembesar ini, iaitu golongan-golongan datu ini, menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Datu-datu inilah. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. So mereka boleh manage Sarawak itu tanpa Kesultanan Brunei. Just Kesultanan Brunei tahu je, kawasan itu Datuk Merpati Jepang. Kawasan itu Datuk Patinggi. Kawasan ini iaitu Datuk Bendahara. So masing-masing manage kawasan masing-masing. Dan mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Harus diingat sebab Sarawak tu besar tau. Sarawak tu besar mana cikgu? Uish, besar. Okey, daripada Kuching tu sampailah ke Miri tu. Cikgu ingat rasanya sebesar apa tahu? Daripada Johor Bahru sampai bawa ke Kedah sana. Johor Bahru bawa sampai ke Kedah. Itu sebesar Sarawak. Memang besar. Jadi kalau Kesultanan Brunei nak memerintah, memerintah dari seorang-seorang je, memang tak mampu nak perintah. Sebab itu diletakkan datu-datu ini supaya manage kawasan masing-masing. Jadi diorang report sahaja. Okey. Jadi itulah kita kata sebagai tugas datu-datu ini. Okey. Begitu juga kalau kita lihat di Sabah. Okey, kawasan di pantai barat Sabah dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Pantai barat Sabah dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu. Baik. Mungkin ramai yang akan confuse, tak apa, nanti cikgu akan permudahkan kamu untuk melihat sistem pentadbiran ini. Okey. Iaitu kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah. Maknanya lagi besar yang dia kuasai tanah itu, lagi power lah dia. Dan pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar atau dipanggil pengiran. Dulu memang ada tahu pengiran. Pengiran ni sebenarnya adalah macam pangkat, macam pembesar lah, tengku-tengku. Tu pengiran. Jadi pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah-wilayah tersebut. So Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Namun begitu, pemerintahan diwakilkan oleh datu-datu. Diwakilkan ni maksudnya, kalau ada satu kawasan itu, Sultan Sulu jauh. Sultan Sulu jauh, dia duduk di Filipina. So ada kawasan milik dia di Sabah.
So diletakkan seorang wakil, kau pergi jaga kawasan tanah aku ni, tanah beta. Sila jaga kawasan beta di Sabah. So dia pergilah. Dan orang yang pergi itu dipanggil Datuk. Datu. Jadi itulah pemerintahan yang diwakilkan. Okay. Sultan ni Melayu ke? Ya, betul. Mana satu yang berkuasa, Datu ke Sultan? Okey, dia begini. Sebenarnya Sultan di atas. Tetapi yang di bawah-bawah ni untuk kawasan-kawasan itu dia ada ramai datu-datu. Jadi kalau kita lihat sekejap okey, baik. Okey. Sekejap. Kena kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. Kalau kita lihat sebenarnya Sultan dulu, Sultan di atas. Kemudian setiap kawasan tu ada datu-datu. Datu-datu itu berkuasa di kawasan kecil-kecil. Tetapi kuasa dia itu diserahkan, apa-apa hal dia kena tanya, Datuk kena tanya Sultan. Tuanku, kami patut nak buat sesuatu lah di kawasan ini, boleh tak? So Sultan akan kata yes or no. Kalau yes, so Datuk akan buat. Dia begitu. Jadi kalau nak kata semua kawasan itu siapa yang lebih berkuasa? Sultan. Tetapi yang menjalankan pentadbiran di kawasan itu Datuk. Jadi apa juga yang Datuk buat di kawasan itu sebenarnya adalah untuk itu adalah tindakan dari Sultan. Jadi kamu kena faham tu ya. Ya, betul. So Datuk ni macam pesuruh Sultan lah untuk jaga tanah dia, betul. Betul. Jadi ya, Datuk lah yang berkuasa untuk pemerintahan di situ, di kawasan itu sahaja. So semua penduduk kena dengar cakap Datuk tu lah. Semua penduduk kena dengar cakap Datuk tu. Sebab Datuk tu pun bercakap bagi pihak Sultan. Perintah Datuk tu sebenarnya datang daripada perintah Sultan. Begitu. Okey, dia bukan orang yang biasa-biasa ya. Dia arahan daripada Sultan. Jadi kuasa golongan Datu ini, dulu golongan Datu ni bergantung, dia punya power tu bergantung pada milikan bilangan hamba ataupun pengikut. Bermakna apa? Kalau Datu tu ramai lagi hamba atau ramai follower, macam orang sekarang ni kan Instagram ramai follower kan. So orang dulu dia tak ada Instagram. Jadi Datu-Datu ni dia tengok berapa ramai dia ada bilangan hamba. Contoh, kalau katakan Cikgu Datu, kemudian Izakil pun Datu. So kita berbual lah. Okey, Datuk. Datuk Izakil, kamu ada berapa orang bilangan hamba? Patik ada 300 orang saja. Bagaimana tuan hamba? Okey. Patik sebenarnya tak ramai, cuma ada 1,000 orang. 1,000 orang hamba. Wow. Bermakna tuanku tuan hamba lebih baik, lebih berkuasa berbanding hamba. Sebab bilangan hamba yang dimiliki oleh tuan hamba lagi ramai daripada hamba punya. You see? Bermakna dia punya kuasa tu bergantung kepada pemilikan bilangan hamba ataupun pengikut. Lagi ramai, lagi power. Ya, betul. Dapatkan bilangan hamba yang banyak, so Datu ni kena impress lah, kena lagi power lah. Dengan dia manage dengan adil, dia jaga semua orang, sudah tentu bilangan hamba dia akan lebih ramai. Dia macam follower kat Instagram tu lah, macam tu. Jadi kita lihat kemampuan satu lagi iaitu kuasa golongan Datu ini bergantung kepada kemampuan Datu tersebut untuk hantar ufti. Hantar ufti itu maksudnya hantar yuran atau fees secara tetap kepada Sultan. Lagi banyak dia hantar, lagi power lah dia. Dan lagi kerap dia berikan, lagi power lah dia. So, inilah kuasa golongan Datu. Yang bergantung pada milikan bilangan hamba. Dan golongan Datu inilah yang sebenarnya menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah
dan sistem ini dikenali sebagai sistem datu. Sistem datu. Okey. Dan kalau kita lihat satu lagi iaitu sistem ketua bebas. Ini di Sabah saja. Di Sabah saja ketua bebas. Pada abad ke-17 dan ke-18, sistem ketua bebas, pentadbiran ketua bebas dijalankan di kawasan-kawasan yang kuasa Sultan Brunei dan Sultan Sulu agak lemah atau tidak berkesan. Dan sistem ini bergantung kepada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Kalau kita lihat contohnya, ketua bebas ini, maknanya bebaslah. Ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan keperwiraan seseorang tokoh yang telah mencabar kewibawaan sultan di kawasannya. Dan mereka tergolong ataupun mungkin mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei atau juga Sultan Sulu, dan mereka mempunyai undang-undang tersendiri. Sebab itu dipanggil ketua bebas. Sebab mereka bebas untuk buat undang-undang sendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Mereka ada ketua bebas. Contoh ketua bebas yang dikenali adalah seperti iaitu Sharif Osman. Sharif Osman yang berkuasa di daerah Marudu, dan juga Datu Kerunding yang berkuasa di daerah Tunku pada akhir abad ke-19. Ini ketua bebas. Mereka ni berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Jadi, kalau kita lihat, jelaslah bahawa Sarawak dan Sabah mempunyai sistem pemerintahan yang teratur. Baik, mungkin ramai yang bertanya, macam mana ni cikgu? Saya confused. Ada sistem ketua bebas. So, ada sistem kedatuan. Kedatuan. Dan juga, kalau kita lihat, ada sistem sistem kesukuan. Macam mana ni cikgu? Terlalu banyak. Mana satu tak faham ni? So kita susun balik. Baik. Kamu tengok peta ni. Kita zoom in peta ni. Zoom in peta sebab peta senang nak diconteng. So peta senang nak diconteng ni. Dia begini. Korang tengok betul-betul. Betul-betul. Baik. Di Sarawak ada 3 sistem pentadbiran, iaitu sistem kesukuan. Pertama, sistem kesukuan. Tengok betul-betul. Sistem kesukuan iaitu sistem untuk orang-orang seperti suku kaum Iban. Betul-betul. Itu masuk betul bebas. Baik, sistem kesukuan iaitu kita kata ketua-ketua suku kaum yang akan memerintah, iaitu suku kaum, contohnya Iban, contohnya Melanau, contohnya Bidayuh. So, kita tahu suku-suku kaum itu tinggal di kawasan pedalaman ataupun kawasan hutan, betul tak? Jadi, kalau kita lihat kawasan-kawasan seperti di kawasan ini, kawasan pedalaman, kawasan pedalaman ini, so sistem kawasan ini, ini adalah kita katakan sebagai, ini adalah menggunakan sistem, kawasan ini menggunakan sistem kesukuan. Yang ini dia menggunakan sistem, kita kata sistem kesukuan. Sistem kesukuan. Kemudian yang kedua iaitu sistem datu, betul? Kedatuan, betul? Kedatuan pula, kalau kita lihat, Kalimantan tak masuk campur, tak? Kalimantan tu Indonesia, dia tak masuk campur. Dia kawasan yang di bahagian bawah. Kita tengok sistem kesukuan, kemudian sistem pentadbiran di Sarawak iaitu sistem kedatuan. Jadi kita lihat di sini, kalau di Sarawak ada sistem kedatuan. So kalau kita lihat di sini, satu lagi kawasan yang di kawasan selain daripada ini adalah kita buat beginilah, yang melintang ni Yang melintang ini
Okey, ini adalah kawasan-kawasan area di mana menggunakan sistem sistem kedatuan. Okey, sistem kedatuan. Okey, kenapa sistem kedatuan? Kerana sistem ini mendapat pengaruh daripada Kesultanan Brunei. Nampak tak? Maknanya kawasan-kawasan ini dipengaruhi oleh Brunei. Manakala kawasan yang cikgu buat macam ni, ini adalah sistem kesukuan. Ya. Lain berbanding. Bab 1 ada cakap tentang Sarawak dan Sabah kan? Sebenarnya sama. Amal dan sama. Dan ini sebenarnya kamu telah pelajari semasa sejarah tingkatan 2 bab yang ke-10. Bukan bab 1. Bab 1 memang ada. Bab 1 tu ringkas saja. Yang ini dia elaborate lagi. Dia lebih terangkan lagi. Baik. So, kalau kita nampak, di bahagian bawah tu sistem kesukuan, di bahagian atas Sarawak, sistem kedatuan. Baik. Compare dengan Sabah, Sabah lain sikit. Kalau kita tengok Sabah, kita tengok Sabah. Sabah dia kata apa? Di kawasan ini adalah pantai timur. Ini pantai timur. Dan di sini adalah pantai silap. Yang ini pantai barat, sorry. Ini pantai barat, yang ini pantai timur. Terbalik. Sorry. Ya betul. Yang ini sebelah kanan tu pantai barat, sebelah kiri tu pantai timur, dan kedua-duanya menggunakan sistem kedatuan. Iaitu sistem kedatuan. Kedatuan. Kenapa sistem kedatuan? Kerana kedua-dua ini juga, kalau kita lihat, sistem kedatuan ini di mana? Di sini, dan juga di sini. Tetapi berbeza dari segi pengaruh. Ini sistem kedatuan mengikut Kesultanan Brunei. Sebab Brunei itu dekat sebelah tu je. Sebab Brunei kat sebelah. Manakala yang sebelah kanan ini pula, dia menggunakan sistem kedatuan daripada Kesultanan Sulu. Tu dia. Nampak tak? Kesultanan Sulu di sini. Jadi itu perbezaan sistem kedatuan tu. Iaitu sebelah kiri tu pantai timur, pantai timur pantai barat Kesultanan Brunei, pantai timur Kesultanan Sulu. Ya. Baik. Kemudian kalau kamu lihat di bahagian bawah ini, kawasan pedalaman. So pedalaman ini masih lagi menggunakan sistem apa cikgu? Yang bawah pedalaman ini menggunakan sistem kesukuan. Ini sistem kesukuan. Iaitu suku-suku kaum. Kadazan dusun, kemudian juga bajau dan sebagainya, sistem kesukuan. Dan satu lagi di Sabah, only in Sabah, iaitu sistem ketua bebas. Sistem ketua bebas sebenarnya di sini. Di sini cikgu. Cikgu goreskan, cikgu gelapkan kat sini. Ini adalah kawasan di mana sistem ketua bebas. Nampak? Jadi cikgu tambahkan kat sini, iaitu sistem ketua bebas. Iaitu yang ada Syarif Osman dan juga Datuk Kerunding tu kan. Itu sistem ketua bebas. So kalau kita lihat daripada besarnya, inilah dia keseluruhan sistem mengikut ruang kawasan, mengikut area. Ini kita ada sistem kedatuan, kita ada sistem ketua bebas di kawasan ini, dan kita ada sistem kesukuan untuk di Sabah. Ini di Sabah saja. Kemudian kalau di Sarawak, sistem kedatuan dan juga sistem kesukuan di bahagian bawah dia. Jelas tak?
Jelas ke tak jelas? Ada apa-apa soalan nak tanya? Jelas So cikgu so cikgu dah letakkan dia punya berdasarkan kepada dia punya area supaya kamu jelas. Oh macam ni. Sistem kedatuan jelas tu memang jelas tapi pening sikit. Jangan risau. Okey, dia semua ni ada reason dia. Cuba kamu tengok kenapa di sini kena gunakan sistem kedatuan? Sebab sistem kedatuan di tepi-tepi pantai Sarawak ini dia berhampiran dengan Brunei. So dia mendapat pengaruh Brunei. Betul tak? Manakala di pantai barat Sabah dia mendapat sistem kedatuan juga. Daripada mana? Juga Kesultanan Brunei. Sebab apa? Dia sebelah-sebelah Brunei. Dia sebelah-sebelah Brunei. Nampak tak? Di bahagian pedalaman Sarawak semuanya kesukuan sebab dia ikut suku kaum. Kalau di Sabah, kawasan pedalaman ni pun suku kaum. Kawasan pedalaman ni kan. Sebab itu dipanggil sistem kesukuan. Satu lagi, di Sabah uniknya adalah di Sabah tu ada dua kawasan dimiliki oleh dua sultan yang berbeza. Ya tak. Di Sabah pun ada. Kalau kita lihat, sistem kedatuan di Sabah, kedatuan mengikut Kesultanan Brunei di pantai timur, di pantai barat Sabah. Pantai timur Sabah ni pula, di sebelah sini ni, di sebelah sini ni, ini mendapat sistem kedatuan. Tetapi pengaruh Kesultanan Sulu. Nampak tak sini? Sebab sebelah sini kan dah Filipina. Sebab atas tu kan dah Filipina. Kesultanan Sulu memang stay dekat Filipina. Sebab itu Filipina dekat dengan Filipina, so dekat dengan Kesultanan Sulu. So sebahagian kawasan tanah ini milik Kesultanan Sulu. So sini Sulu punya, yang sebelah kiri ni Brunei punya, kemudian yang di bawah ini sistem kesukuan, dan yang atas yang cikgu lorekkan ni, inilah dia kawasan sistem ketua bebas. Datuk Datuk Kurunding dan juga Sharif Osman. Okey. Baik. Jelas ke tak jelas ni? Faham ke tak faham? Ya betul. Kesultanan Sulu tu dia bukan daripada Sabah. Kesultanan Sulu tu sebenarnya berasal dari Filipina. Yes. Kesultanan Sulu tu berasal daripada Filipina. So, dia punya kawasan ada sedikit sampai di Sabah. Okey. Baik, ada sesiapa yang tak jelas? Kalau tak jelas bagi tahu, cikgu boleh ambil gambar ni, cikgu buat tempat lain ikut supaya kamu jelas. Jadi cikgu conteng kat sini je mungkin kamu akan rasa macam peliknya cikgu kan. Bolehlah siapa yang tak faham bagi tahu. Supaya cikgu nak mudahkan. Nak mudahkan supaya kamu tahu this area. There is the reason why. Macam cikgu cakap tadi kan. Ada reason kenapa sini sistem kesukuan, kenapa sini sistem kedatuan. Dah access dalam kepala. Oh, dah screenshot kalau boleh kamu screenshot lah. Kalau boleh screenshot. Okey. Sebab kenapa kena screenshot? Sebab sebenarnya benda-benda ni tidak ada dalam buku teks kamu atau mungkin juga tak ada dalam buku rujukan. Ada setengah rujukan je yang ada. Kebanyakannya tak ada. Jadi macam mana cikgu boleh dapat tu? Semuanya cikgu telah pun permudahkan dan cikgu buat datang daripada mana? Alhamdulillah daripada sini. Daripada sini. So cikgu permudahkannya. Okey. Sebab kita kena, macam mana kita nak ingat? Kita kena tahu the reason why kat situ. The reason. Lepas tu cikgu cakap, kedatuan kat sini. Kenapa sini kedatuan? Oh, sebab dekat dengan Brunei. Oh, kenapa di atas ni juga sistem kedatuan di Sabah? Oh, dekat dengan Brunei. Kenapa di tepi ni? Oh, kedatuan juga. Oh, sebab dekat dengan Kesultanan Sulu. Dan kenapa tengah-tengah ni kesukuan? Sebab semua suku kaum tinggal di kawasan pedalaman, kawasan hutan. So, sudah tentu mengamalkan sistem kesukuan. Many things, mudah diingat bila kita tahu the reason why. Why kat situ.
For example, why you are here? Why you are in my class? Only you can answer. Okay, kamu akan kata, oh, kenapa aku mesti kelas? Yes. Ya, betul. Ryan Adam, betul. Tu ya. Ya, betul. Okey, Ahmad Danish, betul. Sistem datuan kerana kerajaan terletak di sebelah dia. Sama ada kalau di sebelah Brunei, okey, kedatuan di sebelah Brunei, dan kalau di Sabah ada Kesultanan Sulu. So dapat sistem kedatuan juga. To learn and to be happy. Suka tiga je, Man. Tengok nama, kemudian tengok Lloyd Forger, kemudian tengok bahasa. Okey, ini Aiman. Tak ada lain lah. Kan? Man, ini orang lah. Okey. Okey. Tak payah nak membongak lah. Baik, Ryan Adam kata, okey, cikgu, saya dengar Filipina nak Sabah tapi tak dapat, betul ke? Ya, betul. Adakah dia claim Sabah? Dia kata apa? Oh, Sabah itu dulu kepunyaan Filipina kerana ada perjanjian. Semua ada dalam buku ni. Ada dalam buku teks, iaitu ada perjanjian dengan Baron von Overbeck menyebabkan sepatutnya Sabah ini milik Filipina. Jadi, okey, diorang minta dengan PBB tau. So PBB cakap apa? Mana boleh, benda tu dah lama berlaku dah. Itu sejarah lah, kan. Jadi itu sejarah dah lama dah. Mana boleh claim lagi dah. Kalau kita boleh claim, kalau you boleh claim, kami pun boleh claim tau. Kami nak claim tu Sumatera dulu semua Melaka. Tu atas Thailand tu semua kami Melaka dulu. Singapura dulu pun Johor punya. Kan kami claim kan macam. Kami claim garang, terkangkang korang. Kami claim Singapura, kami claim Sumatera, kan? Nangis kau nanti. Okey, baik. Kan? Itu pasal dia tak berani. Habis claim macam tu. Tengah-tengah Filipina. Ya. Jangan main claim-claim ya. Kan? Kan ku claim mulut kau kan. Okey, baik. Okey. Baik. So, kita dah fahami tentang sistem kesukuan, kemudian kita dah faham tentang sistem pentadbiran tempatan iaitu sistem kedatuan. Oh ya ke? So nak tidur. Ya, baik. Dan juga kita telah belajar tentang sistem ketua bebas. Baik. Hari ini kita akan masuk tentang perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Jeng jeng jeng. Kita minum dulu. Baik. Ini saat di mana kita akan lihat okay, bagaimana nak bergaduh dengan Brooke. Kita akan rasa geram dengan Brooke. Kita akan rasa tak pandai. Okey, so kita akan lihat perluasan kuasa dinasti Brooke. Waalaikumsalam, Zafran. Okey, baik, dah sedia semua Anda sudah bersedia nak tengok bagaimana Brooke menguasai Sarawak. Kita tengok. Ada juga manipulasi dan juga ugutan. Ini nak cerita ni. Sneak preview. Okey, baik. Jom kita tengok. Perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Baik, perluasan kuasa barat ni di Sarawak. Okey, di Sarawak dilakukan oleh oleh pihak persendirian iaitu James Brooke. Ingat nama ni betul-betul, James Brooke. Kekayaan Sarawak. Sebab Sarawak ni kaya. Nampak tak? Bila kaya kan, asyik jadi tumpuan aja kan. Salahkah menjadi kaya? Nampak? So kekayaan Sarawak terutamanya daripada sudut apa? Sagu, antimoni, dan juga emas. Ini menarik perhatian James Brooke untuk menguasai Sarawak. Beliau gunakan antimony. What is that? Oh, okay. Yeah, Jane Rina. What is antimony? Yes. Sebenarnya dia sejenis bahan. Sejenis bahan logam. Bahan logam sama seperti biji timah, sama seperti kuprum, sama seperti banyak lagi.
Dua Mak Saleh ke? Sabar. Antimoni itu lain. Baik. Beliau menggunakan pelbagai strategi untuk luaskan kuasanya. Selain itu, perpecahan politik di Sarawak dan alasan kegiatan pelanunan digunakan sepenuhnya oleh James Brooke hingga akhirnya beliau berjaya memperoleh Sarawak daripada Kesultanan Brunei. Baik, tanpa buang masa kita tengok. Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Korang tengok betul-betul Kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan yang ekonominya sangat penting. Sultan Brunei. Kawasan Sarawak, Sungai Sarawak kat mana cikgu? Kat kawasan ni. Ni dekat lidah tanah ni, dekat Kuching ni. Ini kawasan kita kata kawasan Sungai Sarawak. Sungai Sarawak Sultan Brunei, kita tahu ni dulu, kan cikgu cakap tadi kan, ini kawasan Kesultanan Brunei, cikgu tunjuk tadi kan. Yang ini ada sedikit kawasan pemerintahan sistem kesukuan, yang ini sistem kesukuan, kemudian yang atas ni semua sistem kedatuan Brunei. Maknanya ini semua daripada atas Sabah, pantai barat Sabah sampailah ke sepanjang Sarawak itu. Okay, ini semua adalah Brunei. So bermakna dulu ini semua Brunei. Nampak tak? Okay. Okay, baik. Terima kasih banyak Tarun. Okay, baik. So kalau kita lihat di sini, okay, so kawasan itu kawasan Brunei. Jadi kalau kita lihat bahawa Sultan Brunei telah menghantar, this is perkara penting yang korang kena ingat. Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota. Take note benda tu nama pangeran. Pangeran tu kan pembesar. Pangeran tu pembesar kan. Pembesar Indra Mahkota. Sultan Brunei hantar Pangeran Indra Mahkota daripada Brunei sini. Hantar ke sini Pangeran Indra Mahkota. Okay. Untuk jadi apa? Jadi pembesar. Sebagai pembesar Brunei. Untuk apa? Menguasai ekonomi di kawasan Sungai Sarawak. Maknanya hantar Pangeran Indra Mahkota. Baik. So, pada tahun-tahun 1820-an ini, kalangan masyarakat Melayu bertumpu di lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Kawasan ini, apa yang bagusnya kawasan ini? Menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran. Dan kawasan ini sangat strategik kerana mampu mengawal kegiatan perdagangan sungai dan juga kawasan pedalaman. Maknanya, daripada kawasan lidah tanah ni, kalau kita tengok lidah tanah tu, mampu untuk mengawal seluruh kawasan perdagangan yang ada di sini. Jadi, Sultan Brunei kata apa? Kawasan Sungai Sarawak tu, lidah tanah tu maju dah. Kamu, Pangeran Indra Mahkota sini, better mahu kamu pergi ke kawasan lidah tanah dan menjadi pembesar di sana. So, bila jadi pembesar di sana, segala kutipan cukai boleh dikutip. Kutip bagi mewakili daripada Sultan Brunei, mewakili better. Sila pergi ke sana, jadi pembesar di sana ya. Tuan better latih kamu menjadi pembesar di sana. So, boleh kutip cukai. So, macam itulah. Sebab itu Pangeran Indra Mahkota pun pergilah ke lidah tanah tu. Ya betul. Seluruh ini dulu Brunei punya. Kan cikgu cakap tadi, nampak tak? Kawasan ini semua ni dulu, ini semua kan nampak tak? Kawasan Kesultanan Brunei. Jadi Brunei boleh menghantar sesiapa sahaja untuk memerintah di kawasan-kawasan yang telah ditentukan. Nampak tak? Jadi Brunei pun hantarlah, nama dia Pangeran Indra Mahkota. Pergi lidah tanah. Baik, ampun tuanku. Baik. Patip pergi ke sana sekarang. So dia pergi ke sana. Dia buat hal. Dia buat hal. Jom kita tengok. Iaitu Sultan Brunei. Kenapa Sultan Brunei macam tu? Sultan Brunei yang mentadbir wilayah Sarawak
Okey, sebenarnya dia berhasrat, ada keinginan untuk mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Okey, sebab ialah Sarawak kan dia punya, so dia nak control lah perdagangan itu. Jadi, dia dah hantar Pangeran Indra Mahkota dan Pangeran Indra Mahkota ini telah mendirikan pusat pentadbiran di Kuching. Okey, tetapi masalahnya ialah ini menimbulkan perbalahan, menimbulkan pergaduhan dengan pembesar-pembesar tempatan, pembesar-pembesar yang ada di kawasan ini. Pembesar seperti apa, cikgu? Tu datu-datu. Okey, datu-datu yang ada kat sini, yang memang dah ada kat sini, datu-datu kat sini. Okey, mereka dah ada kuasa kat situ. Datang pula Pangeran Indra Mahkota, mengacaulah dia kan. Jadi datu-datu kata, aduh, yai. Bergaduh pula datu-datu dengan Pangeran Indra Mahkota. Dan datu-datu itu tak puas hati. Sebab apa? Sebab Pangeran Indra Mahkota mengenakan cukai yang tinggi. Kena teks yang tinggi. Pangeran Indra Mahkota kata apa? Okey, dulu berapa cukai kat sini? Oh, 3% saja. Oh, tidak. Sekarang, okey, Patih, okey, yang telah dilantik oleh Sultan Brunei, okey, mengatakan bahawa teks kat sini adalah 10%. Semua cakap, tingginya. Ya, 10% bagi setiap jualan, cukainya 10%. Jadi, kenakan cukai yang tinggi. Dan juga kerahan tenaga di mana kita tahu bahawa di kawasan Sarawak tu ada kawasan perlombongan antimoni. Jadi Pangeran Indra Mahkota kata apa? Aku nak tengok orang-orang orang-orang tempatan kat sini siapa dia? Kau dan kau. Kau semua ikut ikut Patih nak pergi sana. Nak bawa kamu ke sana. Kenapa? Sila bekerja di lombong ini. Lombong antimoni, banyak antimoni ni. Sila buat sekarang. Diorang pun buat kan. Kumpulkan antimoni. Baik. Bagus. Bagus kerja. Lalu terus belah. Lepas tu semua orang bekerja tadi. Pangeran, macam mana kami ni dibayar gaji tidak? Oh, tidak. Kamu semua adalah dibayar tanpa bayaran. Buat kerja tanpa bayaran. Jadi Patih boleh mengerah tenaga kamu untuk bekerja bagi pihak Patih, bagi pihak Sultan Brunei. Sila buat lagi. Besok datang lagi buat. Jadi itu kerahan tenaga. Maknanya suruh kerja, suruh kerja tanpa dibayar gaji dan juga kenakan cukai yang tinggi. Siapa tu? Pangeran Indra Mahkota. Pangeran Indra Mahkota. Jadi datu-datu yang sedia ada di Sarawak marahlah. Jadi mereka memulakan penentangan. Tak guna betul. Penentangan ini dipimpin oleh Datu Patinggi Ali. Kan cikgu cakap tadi kan? Datu-datu ni apa cikgu? Kan kita belajar tadi. Datu Patinggi, Datu Bendahara, Datu Temenggung. Ini kan pemerintahan Datu. So, salah seorang Datu itu ialah Datu Patinggi Ali. Dia kata apa? Ini tak boleh jadi ni. Kita kena bebaskan. Bukan Sultan tapi Pangeran tadi. Pangeran tadi. Jadi Datuk Patinggi Ali ni ingin bebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota tadi. Nampak? Semua orang-orang tadi yang dah kena kerahan tenaga kan jumpa Datuk Patinggi Ali. Datuk. Datuk. Pangeran Indra Mahkota telah menyuruh kami untuk bekerja tadi. Tapi dia tak bayar gaji pun, Datuk. Kami pula dikenakan bayaran cukai yang tinggi. So Datuk Patinggi Ali kata apa? Pangeran Indra Mahkota ni buat hal lah. Memang nak kena ni. Pangeran Indra Mahkota. Pangeran Indra Mahkota yang tetapkan. Pangeran Indra Mahkota yang tetapkan. Cukai itu. Jadi, bila dah begitu, nampak tak? Bila dah begitu, ia bukan salah Sultan. Diorang bukan menentang Sultan Brunei. Diorang menentang pangeran itu. Diorang menentang pangeran itu. Pangeran Indra Mahkota. Jadi, apabila, kalau kita lihat apabila mulalah
Okey, mulalah kita kata penentangan itu, maka muncul satu lagi watak, iaitu Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, ada seorang lagi pangeran. Pangeran Raja Muda Hashim ini telah dihantar oleh Sultan Brunei, okey, untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Masalah apa ni cikgu? Okey, baik. Sebab itu cikgu tak suka buku teks ini. Korang tahu sebab apa? Sebab susunan ceritanya berkecamuk. Okey. Kelas buku apa? Buku 4 lah. Buku 4 lah. Okey. Kita tengok sekarang ni. Sekarang ni kita tengok Sultan Omar Ali Saifuddin kan? Sekarang kita pergi tengoklah pula Pangeran Indra Mahkota. Kita jangan tengok Pangeran Raja Muda Hashim, nanti pening. Sebab itu buku teks sejarah tingkatan 3 ni, dia tak susun dengan betul. Baik, tak apa. Cikgu yang susunkan. Yang pertama, Sultan Omar Ali Saifuddin. Inilah dia Sultan Brunei. Inilah dia Sultan Omar Ali Saifuddin II, iaitu Sultan Brunei. Dia yang telah menghantar Pangeran Indra Mahkota, tapi Pangeran Indra Mahkota telah mengenakan 2 perkara, cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Baik. Kemudian kita cari pula mana Pangeran Indra Mahkota? Tak ada. Okey. Kita tengok pula Datuk Patinggi Ali. Tengok Datuk Patinggi Ali pula okey. Datuk Patinggi Ali, okey, pembesar tempatan di Sarawak. Okey, pembesar tempatan di Sarawak. Okey. Melakukan Datuk Patinggi Ali ni melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei. Dan okey, Datuk Patinggi Ali ini menentang tindakan-tindakan wakil Sultan Brunei, iaitu tindakan Pangeran Indra Mahkota lah, yang telah menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Iaitu telah menjejaskan apa? Kenakan cukai yang tinggi, kerahan tenaga. So Datuk Patinggi Ali inilah orang yang telah menentang, melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei. Jadi mereka telah menentang Sultan Brunei. Maka oleh sebab itu Sultan Brunei pun hantarlah seorang lagi pangeran. Baru kita pergi sini. Pangeran Raja Muda Hashim. Pangeran Raja Muda Hashim ini dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Di mana kalau kita lihat, Datuk Patinggi Ali tadi telah melakukan penentangan terhadap Pangeran Indra Mahkota. Berlaku rusuhan, berlaku peperangan. Jadi berlaku masalah-masalah penentangan dan juga pergaduhan dan sebagainya. Jadi Sultan Brunei dah tahu. Alamak, okey, kawasan sana aku hantar Pangeran Indra Mahkota ni, aduh kan, dia buat hal lah. Habis semua rakyat di Sarawak tu menentang battle ni. Battle kena selesaikan ni. Macam mana caranya? Okey, Pangeran Raja Muda Hashim. Come here. Okey, now Pangeran Raja Muda Hashim, you go pergi pun boleh. Okey. Kamu pergi ke Sarawak, selesaikan masalah yang telah ditimbulkan oleh Pangeran Raja Muda, Pangeran Indra Mahkota. Baik tuanku. Rupa-rupanya Raja Muda Hashim ni adalah bapa saudara Sultan Brunei. Maka Raja Muda Hashim ni pun pergi ke Sarawak. Sampai sana jumpa Datuk Patinggi Ali. Datuk Patinggi Ali, kenapa ni? Kenapa menentang Kesultanan Brunei ni? Oh, kami bukan nak menentang Kesultanan Brunei, kami menentang Pangeran Indra Mahkota yang telah mengenakan cukai yang tinggi dan juga telah melakukan kerahan tenaga. Datuk Patinggi Ali, janganlah macam tu. Alah, benda boleh bawa bincang. Tak payahlah kan nak menentang-menentang ni. Tak boleh. Datuk Patinggi Ali kata, no. Kami tak mahu. Kami akan tetap menentang. Datuk Patinggi Ali, janganlah menentang Sultan tu, akan menderhaka. Janganlah, saya ni Pangeran Raja Muda Hashim dihantar oleh Sultan Brunei
untuk pujuk Datuk Patinggi Ali. Datuk Patinggi Ali janganlah menentang. Ya. No. I said no. 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 You see my mouth? You see my mouth? No. No. I don't see it. Yang kau tak see apa? Baik. No. Jadi dia begitu. Jadi okey. Jadi Raja Muda Hashim pun berusaha memujuk Datuk Patinggi Ali. Dan pembesar Melayu, tapi gagal juga. Jadi Pangeran Raja Muda Hashim kata, aduh, macam mana ni? Aduh, dah pujuk-pujuk gagal, pujuk-pujuk gagal. Jadi Pangeran Raja Muda Hashim dah pening dah. Okey, kemudian dia jumpa James Brooke. Wah, ini James Brooke. Ini James Brooke mesti orang daripada British. Mesti dia ada idea. Lepas tu dia pergi tanya, okay, James Brooke, my name is Pangeran Raja Muda Hashim. Okay, can you help me to solve these matters? Jadi beliau meminta bantuan James Brooke. Siapa yang minta? Pangeran Raja Muda Hashim. Jadi James Brooke, siapakah James Brooke? Inilah dia James Brooke. Suddenly James Brooke. Kau tengok gambar dia. Sebiji lah. Lain sangat. Dia sangat rambut panjang sangat. Okay. Tak handsome. Tak handsome. Dia sendiri cakap English ke ataupun ada translator? Cikgu rasa dia ada translator dan juga mungkin juga mereka boleh cakap bahasa Inggeris juga. Terima kasih banyak Raja Edina. Cocuit. Baik. Okay, kita lihat di sini. Okay, James Brooke. Kita lihat James Brooke. Dia memang mencari-cari peluang untuk mendapatkan Sarawak. Pada peringkat awal, James Brooke ni sebenarnya dia jalankan aktiviti pengembaraan di antara Sarawak dan juga Singapura dengan kapal dia. Dia ada kapal yang bernama Royalist. Royalist, dia naik kapal nama Royalist. Dan beliau ni sebenarnya adalah bekas tentera SHTI. Dia ni bekas tentera. Okey, bekas tentera SHTI. Baik. Jadi kalau kita lihat, James Brooke ini bila dapat aku nak baca. Baik. Jadi bila James Brooke mendapat sokongan pihak British ini, kerana apa? Kerana James Brooke ini bekas tentera British. Sebab itu James Brooke mendapat sokongan pihak British melalui Angkatan Tentera Laut. Maknanya British kata apa? British sanggup memberikan bantuan bantuan Angkatan Tentera Laut kepada James Brooke. Jadi James Brooke pun James Brooke kata, bila Pangeran Raja Muda Hashim bila datang jumpa James Brooke kan, dia kata, James Brooke, please lah help me. So James Brooke James Brooke kata apa? Bagus ni, this is the time yang mana kalau aku ambil peluang ini, aku dapat Sarawak. Jadi kalau kita lihat, James Brooke telah menerima pelawaan ataupun invitation daripada Pangeran Raja Muda Hashim ni untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Dia tanya, James Brooke tanya, apa masalah sebenarnya? Apa masalah sebenarnya Sarawak ni? Pangeran Raja Muda Hashim kata, sebenarnya macam ni. Ramai para penentang rakyat rakyat Sarawak dipimpin oleh Datuk Patinggi Ali menentang Pangeran Raja Muda Hashim dan juga menentang Kesultanan Brunei ni. Jadi kita harap supaya James Brooke, kamu tolonglah. Close the mic. Baik. Jadi kalau kita lihat, James Brooke kata apa? You meet the right person. Pangeran Raja Muda Hashim. You meet the right person. I can help you. But then with two condition. Tak adalah.
Adalah condition dia kan. Okey, James Brooke mengenakan syarat iaitu Pangeran Raja Muda Hashim perlu serahkan Sarawak kepada beliau. You see? Ini trik dia. James Brooke kata apa? Kalau nak saya tolong, boleh, tak ada masalah, settle. Tapi kalau settle, Sarawak bagi pada saya. Sarawak bagi pada saya. So nampak tak? James Brooke punya deal. Okay. Jadi, jadi dia kata apa? Okay, Raja Muda Hashim, don't worry. Okay, kami ada kekuatan ketenteraan. For sure kami boleh settle benda ni. But then, kalau settle, you must give me, okay, Sarawak. Itulah dia. Jadi, kalau kita lihat, James Brooke pun menggunakan kesempatan at first. Okay, at first kalau kita lihat sini, tengok betul-betul. Apa Advan? Advan like a ya, betul. Okay. Sarah Wais dengan awak. Allahu Akbar. Advan. Typo. Who is Sarah and why is with awak? Why is she dengan awak? So Sarawak. Kau kan, aku cekik kau kan. Aku duk fikir apa benda Sarawak, Sarah and awak. Kau kan, kau tengok Sarah dah sound. Sarah gelak dah, Sarah. Apa ni? Aduh, guys. Apa cikgu? Nothing. Okay. Baik. Okay, baik. Alright. So, kita lihat di sini. James Brooke. Bagaimana James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahannya? Kita tengok betul. James Brooke menggunakan 4 strategi dalam usaha mencapai matlamatnya. First, rundingan. Okey, mula-mula strategi ini digunakan oleh James Brooke apabila berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. So, sebenarnya dalam rundingan ini, Pangeran Raja Muda Hashim, kau tengok betul-betul Pangeran Raja Muda Hashim, dia offer, tawarkan Sarawak kepada James Brooke dan tawaran ini dilakukan sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerimanya. So, adakah James Brooke yang salah? No. Yang salah ialah Pangeran Raja Muda Hashim. Nampak? Pangeran Raja Muda Hashim kata, okay, James Brooke, please help me. Tolong saya untuk settlekan masalah ni. Tak nak. Sebenarnya James Brooke kata apa? Tak nak. Aku tak nak terbabit dengan korang lah semua kan. Kali kedua dia datang. Please, tolonglah. Kalau you tolong, you help me, I will give you Sarawak lah. So dia pun macam James Brooke. Let me think. Sekali lagi. Jumpa 2 kali. Okay, kali kedua kata apa? Okay, Raja Muda Hashim kata, please lah James Brooke, please help me. Okay, this is the second offer. I will give you Sarawak if you help me. 2 kali offer daripada Raja Muda Hashim, okay, offer kepada James Brooke untuk selesaikan masalah itu. Okay. Okay. Faham tak apa yang dia bagi tu? Itulah dia tak faham. Dia tak faham kat situ kan. Nampak tak kat situ? Jadi sebab itu kalau kita lihat Pangeran Raja Muda Hashim offer 2 kali baru James Brooke terima. So sebenarnya bukan masalah James Brooke sebenarnya. Sebenarnya kesilapan daripada Pangeran Raja Muda Hashim. Betul. Kalau ada depan mata memang kerat 18. Jadi baik. Kemudian kalau kita lihat di sini, sebenarnya apabila James Brooke menerima itu, okey, cerita dia begini. Selepas James Brooke menerimanya, James Brooke pun menggunakanlah kita kata sebagai kuasa ketenteraan. Nampak tak ni? Cikgu skip Okey, kuasa ketenteraan.
James Brooke menggunakan kekuatan ketenteraan dalam usahanya untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Sebab, okey, bila James Brooke kata, okey, deal, let me help you. Okey, deal okey, bila aku buat, okey, dah selesai nanti kau bagi Sarawak okey, baik. Jadi, so James Brooke pun pergi minta bantuan ketenteraan, okey, daripada kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Tentera Laut British Dan kapal inilah digunakan untuk memerangi ancaman lanon yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman di Sarawak. Maknanya, dengan kapal inilah James Brooke telah berjaya mengalahkan penentangan-penentangan yang berlaku. Dan kemudian James Brooke dia deal balik dengan Datuk Patinggi Ali. So, bila James Brooke jumpa Datuk Patinggi Ali, Datuk Patinggi Ali pun setuju berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Nampak tak? Okey, bermakna James Brooke dengan menggunakan kekuatan ketenteraan tu, maka selepas tunjukkan kekuatan ketenteraan dan juga telah menamatkan penentangan itu, dia pergi jumpa Datuk Patinggi Ali. Datuk Patinggi Ali pun dia deal. Deal. Dan James Brooke dan Datuk Patinggi Ali kata apa? Okeylah. Aku tak nak lagi lah menentang. Aku tak nak menentang lagi Brunei. So James Brooke kata yes. Cikgu, Ah, Datu tu apa? Datu tu pembesar. Dah, okey. Fokus Baik. ni kali. Fokus. Okey, baik. So itulah Datuk Patinggi Ali deal. James Brooke pun deal dengan Datuk Patinggi Ali. Okey, bermakna James Brooke berjaya tak? Berjaya tak untuk menamatkan penentangan? Berjaya. Bila berjaya, sekarang apa? Sekarang this is the time where James Brooke pergi jumpa Raja Muda Hashim. Raja Muda Hashim dia jumpa. Okey, sekarang ni James Brooke James Brooke kata apa pada Raja Muda Hashim? Wahai Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, hamba telah selesaikan semuanya. Telah menamatkan semua penentangan. Dan juga telah Datuk Patinggi Ali pun kita dah deal dengan dia. Dia pun dah tak nak menentang. So macam mana janji kita? Kata nak bagi Sarawak. At this time, kamu tahu Pangeran Raja Muda Hashim kata apa? Nantilah, esoklah saya fikir. Esok saya tengok macam mana. Kalau boleh saya bagilah. Saya tengok macam mana. You see? James Brooke kata, hari tu dah deal kata nak bagi. Nantilah. Nanti kita jumpa lagi. Terus belah macam tu. So, kantoi kat situ. Habis dah. Jadi, apa yang berlaku? James Brooke kata, ini orang Pangeran Raja Muda Hashim sudah memainkan sama saya. Dia ingat saya stupid ke apa? Kan saya memang student tapi bukan stupid. Saya student saja bukan stupid. Jadi kita lihat di sini. Okey. Dia menggunakan strategi ugutan. Okey. Kita tengok di sini strategi ugutan. James Brooke melakukan ugutan sebanyak 2 kali. Okey. Lain macam ya. Pertama iaitu terhadap Pangeran Raja Muda Hashim. Kali ni sebab apa? Raja Muda Hashim sendiri yang cuba berdolak dalik dan tidak bersetuju pula dengan rundingan yang dilakukan sebelum ini. Dilakukan sebelumnya. Hari tu kau yang janji nak bagi Sarawak. Sekarang kau pula tak setuju nak bagi. Lepas kerja dah settle, kau tak bagi pula. Ini nak makan kaki namanya ni. Ini nak makan kaki namanya. Pangeran ini. Dua-dua pangeran tak boleh percaya. Pangeran Indra Mahkota kalut. Pangeran Raja Muda Hashim pun kalut. Jadi,
Dengan rundingan dilakukan sebelumnya, iaitu nak serahkan Sarawak kan. Memang tak buat perjanjian. Jadi bagi mengatasi masalah ini. Okey. Okey. Bukan Izakil. Bukan kepala lutut kaki, bukan. Kepala bana, lutut kaki. Okey, baik, seterusnya. Bagi mengatasi hal ini, okey, James Brooke telah mengugut Pangeran Raja Muda Hashim. Mengugut Pangeran Raja Muda Hashim dengan bersedia menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim, okey, di Kuching. Okey. Baik, James Brooke kata apa? Kalau kau tak nak serahkan Sarawak seperti mana kau janji, baik, tak apa. Okey, rumah kau aku akan bedil. Aku akan serang rumah kau. Aku ada kapal HMS Dio. Rumah kau tu pula tu tepi pantai, bukan tepi pantai, tepi sungai je. Aku akan gunakan kapal ini untuk tembak rumah kau bertalu-talu. Sampai kau keluar dan nak bagi Sarawak balik. Jadi James Brooke telah mengugut Pangeran Raja Muda Hashim dengan kami bersedia untuk menyerang kamu di Kuching. Dan barulah Pangeran Raja Muda Hashim kata, serius ini aku, anak bini aku kat rumah ni, aku semua kan tak pasal-pasal kena serang dengan meriam daripada kapal James Brooke ni. Mampus nanti ni. Jadi tindakan ini, ugutan ini menyebabkan Pangeran Raja Muda Hashim setuju. Kan? Pangeran Raja Muda Hashim kata apa? Takut siap. James Brooke ni ugut. Patut takut siap. Jadi Pangeran Raja Muda Hashim pun setuju. Untuk menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Jadi akhirnya Raja Muda Hashim pun perlu berikan Sarawak kepada James Brooke. Okey, baik. Satu soalan lah nak tanya kamu. Kamu fikir kenapa sebenarnya Pangeran Raja Muda Hashim dia tak nak bagi Sarawak? Kamu rasa kenapa? Besar. Tak. Sebenarnya dia tak nak bagi sebab walaupun dia Pangeran Raja Muda Hashim, tapi Sarawak tu bukan dia punya. Sarawak tu sebenarnya siapa punya? Sultan Brunei. Sultan Brunei punya. Kalau dia nak bagi Sarawak kepada James Brooke, mesti atas persetujuan Sultan Brunei. Dia tak ada kuasa. Takut nanti dia bagi, dia pula yang kena murka dengan Sultan. Ya betul. Dia tak berani. Tak berani. Serupa juga macam kamu ingat tak? Macam Temenggung Abdul Rahman dengan deal dengan Stanford Raffles. Kan? Okay. Stanford Raffles kata okey lah, kita boleh menduduki perjanjian ni, boleh. Tapi perjanjian ni tak boleh disahkan sebab Singapura ni bukan Temenggung Abdul Rahman punya, tapi kena minta dengan Sultan Abdul Rahman. Begitulah sebenarnya. Jadi hukuman apa daripada Sultan? Tak tahulah kan. Mungkin kena hukuman apa? Kena dicabut bulu hidung sampai bersih. Itu hukuman dia lah. Cabut bulu hidung sampai bersih. Sakit cabut bulu hidung sakit kan. Apa asalkan tak gantung tu je penting. Menangis air mata. Cabut bulu hidung.